nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sekutu-sekutu ini sama ada patung dan berhala yang dilantik menjadi Tuhan. Syaitan dan iblis yang dipuja, ataupun ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin yang dianggap ditaati macam Tuhan juga, bahkan lebih pada Tuhan. Kalau Tuhan kata kena semayang, ketua kata tak boleh semayang, kena buat kerja dulu. Ikut ketua, nanti kena potong gaji. Kena potong gaji. Padahalnya, siapa dia beri rezeki? Yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan beri rezeki. Jangan percaya bahawa manusia beri rezeki pula. Ini menjalankan kerja manusia, tolak kerja Tuhan. Memang ada. Ada macam tu. Tuhan kata, orang buat jenayah, hukum dia begini-begini. Orang curi dengan kerak tangan, dia kata tak boleh pakar dah. Kita kena pakar undang-undang ahli-ahli parlimen buat, luluh dalam parlimen. Di sana ada undang-undang Allah Ta'ala, tetapi diluluh dalam parlimen, sehingga mengganti undang-undang Allah Ta'ala. Kalau lawan kan, nanti tak boleh rezeki pula. Di sinilah Allah Ta'ala mengatakan, ada di kalangan manusia yang menjadikan sekutu-sekutu yang lain daripada Allah. Sama ada patung, berhala, iblis, syaitan, termasuklah pemimpin dan ketua-ketua. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka menyintai, mereka kasih, mereka mentaati. Lebih berkasih pada Allah Ta'ala. Macam kasih Allah Ta'ala, lebih pada Allah Ta'ala lagi pula. Tinggal hukum Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat kasih akan Allah Ta'ala. Orang yang beriman itu sangat kasih akan Allah Ta'ala. Bahkan kasih pada Allah Ta'ala ni menjadi tanda beriman. Sabda Nabi SAW, Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma suwahuma. 3 perkara. Barang siapa yang ada ketiga-tiga perkara ni, menandakan dia mempunyai kemanisan iman. Iman dia manis. Nombor 1 sekali ialah kasih pada Allah. Lebih daripada segala-galanya. Macam mana kasih pada Allah? Firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakanlah wahai Muhammad SAW, jika sekiranya kamu kasih akan Allah, ikut aku. Sebagaimana Allah Ta'ala perintah, ikut aku, ikut Nabi Muhammad. Nescaya Allah kasih kepada kamu. Ikut Nabi Muhammad, ikut cara mana? Semayang ikut Nabi Muhammad. Puasa ikut Nabi Muhammad. Makan minum ikut Nabi Muhammad. Berkahwin ikut Nabi Muhammad. Merintah negeri ikut Nabi Muhammad. Niaga ikut Nabi Muhammad. Semua perkara ikut Nabi Muhammad berlaku. Jangan ikut sekerak jalan. Semayang ikut Nabi Muhammad. Pergi Mekah ikut Nabi Muhammad. Pergi umrah ikut Nabi Muhammad. Undang-undang dah ikut Nabi Muhammad dah. Ikut sekerak jalan. Kalau ikut sekerak jalan, jawab dia tak siapa. Tak siapa ke tempat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adzab. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman syirik, yang mengadakan sekutu-sekutu yang lain daripada Allah itu, sama ada manusia, ketua, pemimpin ataupun patung dan berhala, mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bila hari kiamat kelak, mereka tengok azab neraka pada masa itu, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah. Wa anna Allaha syadidul 'adzab.
annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah amat berat seksanya pada hari kiamat kelak. Bila hari kiamat barulah sedar. Rupanya ketua boleh tolong sekadar ni je. Tak ada hari kiamat, masa hari mati boleh tengok dah. Sengah tu bila kita mati, ketua tak mari tengok pun. Kalau mari tengok pun, atau kat kubur je. Tak ada yang sanggup kena kambus sama. Saya juga ketua pejabat kambus sekali tidur dengan kita. Nak tak? Ada. Jenguk masa mati itulah. Masa tu boleh tengok dah. Bila bertemu dengan Tuhan, barulah sedar rupanya ketua ni sekat jalan je, dah habis sekadar tu je. Allah Ta'ala tambah lagi. Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Iaitu ketika ketua-ketua yang menjadi ikutan itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutnya, sedangkan kedua-dua pihak melihat betapa ngerinya azab seksa itu, dan ketika terputusnya segala hubungan di antara mereka. Dia ikut perangai atas dunia ni. Bila dia susah atas dunia, dia cari ketua dia. Bila kena sama pulih, cari wakil rakyat lalu. Cari Tok Mulu, cari ketua. Dari pengurusi JKK, boleh tak tolong ni. Rakyat pulih ni. Atas dunia. Maka di hari akhirat pun itulah juga. Bila hari akhirat, dia terima susah, dia cari hak ni. Dia cari hak ni juga. Kalau atas dunia ni, bila susah, dia cari menteri hak dia puja. Cari raja, cari pemimpin hak dia puja atas dunia ni. Bila ada susah, dia cari orang ni atas dunia ni. Maka di hari akhirat, dia cari orang ni juga. Kalau orang ni dah ikut Islam, dia pun dah ikut Islam juga. Sama-sama tak pakai gawar belaka. Maka pada masa itu, pemimpin-pemimpin berlepas diri daripada pengikut-pengikutnya. Lalu pengikut berkata, Ya Allah, Ya Tuhanku, berilah hidup semula atas dunia. Kalau boleh hidup semula atas dunia, aku tak mau sokong dah, tak mau ikut dah orang lagu ni. Ini berlaku hari kiamat. Dalam Quran sebut. Dalam ayat yang lain, qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, kami telah patuh kepada pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami. Mereka ialah yang telah menyesatkan kami. Dalam ayat yang lain, dia akan terang lagi ayat lain. Ayat ni sekadar menerangkan pemimpin-pemimpin itu akan berlepas diri daripada pengikut-pengikut. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Begitulah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka yang mereka buat di atas dunia dulu menjadi penyesalan kepada mereka. Atas dunia mereka kerja kuat sangat, kabak pohon kayu. Ikutlah jaga malang lagi, nak naik pemimpin ni. Jaga malang lagi, buat tu lelah habis menghadapi segala-galanya. Tiba-tiba amal yang dia buat di atas dunia tak jadi apa. Di mana amalan ini membawa penyesalan kepada mereka. Wa ma hum bi kharijin minan nar. Dan mereka tidak boleh keluar daripada api neraka. Ini kalau sekiranya pemimpin tu bawa kepada kafir. Kalau pemimpin tu bawa kepada kafir, jawab dia kafir juga, tak boleh lepas daripada api neraka. Kalau pemimpin tu bawa kepada maksiat, maka maksiat kena bakar-bakar sama. Kalau dia lepas-lepaslah juga. Itu padahnya. Satu hadis menceritakan Nabi nak hantar satu pasukan tentera pergi ke Judah. Judah 4 orang haji turun di kapal terbang, tempat kapal laut berhenti. Bila Nabi mendapat berita, satu pasukan daripada Habasyah sedang mendarat di Judah dan membuat kaca di situ dan menyerang orang Islam.
Lalu Nabi menghantar pada tentera yang dianggotai oleh beberapa orang sahabat. Bila sahabat tu sapa, tentera Habasyah ni lari ke laut dan mendarat di pulau. Oleh kerana orang Arab tak ada kapal, ada unta je. Unta tak boleh berenang dalam laut. Masa tu tentera laut tak ada lagi. Lalu mereka tercengang, akhirnya mereka balik. Dalam perjalanan balik tu ada satu pasukan dia minta nak cepat. Maka dia cepatlah dulu. Cepat dulu berjalan. Kebetulan ketua pasukan tu jadi orang nakal. Lalu dia arah anak buah dia kumpul kayu api. Tambung. Habis pakai ikut belakang, ikut kayu api, pikul. Ingatkan nak buat apa? Suruh cucu, api nyala besar melek. Dia pun bersarah. Tidakkah Rasulullah berpesan supaya kamu taat berketua? Aku ni ketua kamu. Terjun dalam api. Terjun. Masing-masing pun tengok klik-klik antara satu sama lain. Ini bukan akhir dia so terjun dalam api ni. Lalu seorang daripada mereka berkata, sebab kami masuk Islam ni kerana tak mau masuk dalam api ni lah. Ada juga orang nakal jawab. Kami masuk Islam sebab tak mau masuk dalam ni. Lalu dia kata aku gurau je. Lalu dia pun balik ke Madinah. Lalu sahabat-sahabat bercerita ke Rasulullah. Dia ni, Rasulullah dia nyala api, dia suruh kita terjun. Rasulullah kata, kalau mu terjun dalam api, mu masuk dalam api selama-lamanya, Rasulullah kata. Kamu masuk dalam api sampai mati masuk neraka, Rasulullah kata. Innama ta'atu fi ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang baik saja. Dalam perkara yang tak bercanggah dengan agama. Benda yang bercanggah dengan agama, kita tak boleh taat. Walaupun ibu bapa, walaupun ketua, walaupun pemimpin, walaupun siapa dia saja, kalau bercanggah dengan agama, kita tak boleh taat. Kalau ibu bapa kita larang, kita semayang, wajib kena semayang. Taat kepada Allah dan Rasul lebih utama daripada ibu bapa. Kalau ibu bapa kita suruh syirik, tak boleh syirik, lawan ibu bapa. Dalam bab tu, lawan ibu bapa. Tapi bab wipitih, kena wipitih juga. Jangan pula tak wipitih dalam bab tu je. Jangan taat. Tapi dalam bab dia sakit, kita kena tolong. Itu caranya. Inilah penjelasan daripada ayat ni. Maknanya kalau kita ikut benda yang syirik, jadi syirik. Kalau kita taat benda yang kafir, jadi kafir. Kalau taat benda yang maksiat, jadi maksiat. Inilah padahnya. Kalau kita tak berhati-hati dalam dunia ni, berpegang dengan agama. Berpegang dengan agama, bukan saja dalam masalah semayang, termasuklah dalam masalah ikutan seluruh hidup kita dalam alam dunia sebelum kita mati. Semuanya diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayangnya oleh kerana kita tak berapa baca tafsir Quran ni, maka tak temulah dengan ayat-ayat ni. Inilah menyebabkan orang kita jadi tak tahu perkara yang lagu ni. Ini adalah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Dan orang Islam kena sedar. Dan kita mesti menyedarkan orang Islam dalam perkara ni. Supaya mereka balik kepada Quran. Quranlah yang menjadi petunjuk kita sehingga hari kiamat.